Memiliki sebuah hubungan yang kukuh pasti menjadi impian buat semua orang. Namun segelintir masyarakat di Malaysia lebih selesa untuk hidup bersendirian dan membujang. Terdapat banyak sebab yang menyumbang kepada pilihan mereka untuk terus membujang. Antaranya ialah kekangan kewangan serta mencari calon yang sesuai. Tahukah anda Malaysia berada di tempat ketiga dalam kalangan negara Asia Tenggara di mana ramai individu yang masih belum berkahwin? Dalam satu kajian dari Jabatan Perangkaan Malaysia, pada tahun 2010, sebanyak 2.5 juta penduduk di Malaysia belum berkahwin dan pada 2012 direkodkan sebanyak 16.7% rakyat Malaysia masih lagi membujang. Individu bujang ini juga termasuk sebagai individu yang belum berkahwin dan juga bercerai. Tetapi, apakah punca sebenar mereka memilih untuk tidak berkahwin? Kita ni suka ke arah positif, kita tekankan diri kita terhadap apa yang positif untuk kita nak kahwin. Pada mereka yang baru nak berkahwin tu, janganlah takut, banyak bertawakkal kepada Tuhan, banyak berdoa. Dan kalau seboleh-bolehnya kita, apa-apa masalah kita cuba selesaikan dalam tu. Dan kalau boleh elakkan social media secara maksimum. Saya juga tak menafikan pengaruh lain seperti pengaruh media sosial. Kadang-kadang perkara yang kita lihat dekat media sosial tu sedikit sebanyak boleh mempengaruhi persepsi si suami ataupun si isteri terhadap peranan masing-masing. Fikir dululah sebelum apa yang kita buat. And kalau orang lain tu cerai, tak bermakna kita pun akan cerai. And kalau orang lain ni kahwin, tak makna kita pun kena rush untuk kahwin juga. So it depends on kita. Kalau kita dah prepare nak kahwin, dah ready, then baru kita step. Itu dia antara pandangan dan juga laporan yang telah pun disediakan oleh wartawan kita Lisa pada hari ini. Kalau kita cakap tentang topik apa sebab tak kahwin ni, saya kira mungkin ramai orang ada pendapat dan juga komen mereka tersendiri. Tapi sebelum nak kongsikan komen-komen yang laju menderu di Facebook WHI TV3 ni, mungkin ramai yang terkena lah dengan diri sendiri kadang-kadang kan, macam pergi mana-mana orang tanya, kan, macam sibuk sangat nak tahu kan. Kadang-kadang boleh beri tekanan juga kepada individu tu tau. Jangan mana awak tahu ni. Okey, kita kenalkan tetamu kita di studio pada hari ini. Okey, kita nak perkenalkan di hujung sana. Kita tidak lain dan tidak bukan, kita bersama dengan Encik Fazli Aziz selaku perunding motivasi kita pada hari ini. Encik Fazli sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, dan di sebelah Encik Fazli kita bersama dengan Nadia Brian. Assalamualaikum. Salam cantiknya. Terima kasih. Dah ada vibe nak ni dah. Okey, kita nak bercakap mengenai topik hari ini. Dia macam sedikit bukanlah kata panas, tapi ini isu yang perlu kita bincangkan di wanita hari ini kerana ramai sebenarnya orang yang mungkin mudah je membuat penilaian kepada mereka yang masih single, dan kita nak tahu juga kenapa sebenarnya mereka masih single. Dia terlalu subjektif sebenarnya kan. Tapi sebelum kita nak tanyakan kepada tetamu kita nak bacakan komen daripada beberapa penonton kita ini. Saya nak ambil daripada Halijah Hanif, yang mana Halijah berkata, lelaki tak kahwin, orang tak kacau, tak tanya sangat. Kalau perempuan seriau nak pergi kenduri, nampak je maklum-maklum, paklong-paklong, terus tanya, bila lagi nak kahwin? Okey. Selalunya orang bincangkan isu ni di dapur, balik kenduri. Kenapa anak kau tak kahwin, Timah contoh. Ataupun dia dah balik, dia buat postmortem. Dia katakan, dia tu kan kerja elok, muka elok, tapi tak ada jodoh kesian contoh. Tapi hari ni memilih kot. Tapi hari ni kita baju pun kita pilih nak pergi HL. Okey, tapi hari ni Encik Fazli, kita nak kongsikan topik ni dalam satu konteks yang lebih serius sedikit. Ini kerana kadang-kadang perbualan kosong ini tanpa disedari ia boleh mengganggu gugat kehidupan seseorang. Tanya sekali dua dia okey, tanya hari-hari tu rasa nak tak tahu nak luahkan macam mana. Jadi adakah sebenarnya bila kita cakap tentang kenapa tak kahwin ini mungkin merujuk kepada faktor-faktor dan aspek tertentu. Satu, trauma. Nombor dua, mungkin dia merasakan bahawa ada komitmen yang harus diselesaikan. Sukar membuat pilihan, dan mungkin ada juga perkara-perkara lain yang menyebabkan seseorang itu memilih untuk lebih bersendiri seketika berbanding untuk mendirikan rumah tangga, Cik Fazli. Baik, terima kasih Hafiza dan juga Fatin kan. Pertama saya ingat sebelum saya jawab pada soalan tu, saya nak tanya orang yang berkahwin. Kenapa berkahwin? Kan, kenapa memilih untuk berkahwin? Tanya Fatin lah kot. Tanya Fatin lah kot. Selamat hari ni. Agak selamat. Kenapa nak kahwin? Klisenya macam dah jodoh. Macam tu kan. Jawapan selamat lah. Jawapan selamat. Tapi
kita cuba menghalalkanlah. Ini jawapan ustazah pula. Sebab saya sejenis kalau dulu memang kalau mak saya lah kan, dia akan macam kalau ni kahwin cepat. So kahwin cepat tu dah ada dalam family saya. Saya nampak kalau kita ambil dari satu sudut lah. Kita yakin kita akan bahagia dengan perkahwinan. Kita rasa kita lebih bahagia dengan perkahwinan dan kita akan dapat mengurus diri lebih banyak dengan perkahwinan lah. Tapi kenapa ada orang yang tidak memilih perkahwinan? Kerana kebimbangannya lebih besar daripada apa yang diinginkan. Sebab kebimbangan. Sebab pada saya ramai orang yang sebenarnya tak kahwin bukan tak nak kahwin. Mereka nak kahwin. Betul tu. Kan? Mereka nak kahwin kan. Tetapi kebimbangan tu lebih besar. Kebimbangan tentang apa? Pertama, kebimbangan tentang komitmen. Okey. Kan? Sebab tambah-tambah lagi kalau contoh ada di kalangan wanita atau lelaki, dia dah membina kerjaya, dia ada lifestyle yang dia dah selesa dengan keadaan tu kan. Kan? Jadi bila nak berkahwin ni komitmen. So bila komitmen dia kena ubah banyak benda. Kan? Kalau dulu mungkin contoh kalau nak pergi mana-mana dia mungkin tak perlu tanya kan. Mungkin dia perlu minta izin tak perlu minta izin apa semua kan. Ini kalau setiap sekali nak kerja pun asyik-asyik kena mesej tanya dah makan ke belum, apa nak kena beli ke, nak kena uruskan lagi kan. So itu kemungkinan kebimbangan yang mungkin timbul lah nak bagi komitmen tu boleh ke tidak. Satu. Yang kedua, saya nampak kebimbangan dia banyak. Antara kebimbangannya juga adalah tentang calon. Sebab nak jumpa orang yang betul ni bukan senang. Dan calon-calonnya adalah kita saksikan. Tak ada. Tambah-tambah pada usia yang semakin meningkat. Kebanyakan mungkin calon-calon yang baik ni dah kahwin. Dah, ya ke? Ataupun belum sampai lagi. Belum sampai lagi. Yalah mungkin jodoh belum sampai lagi lama kan. sangat transit ke mana tu? Mungkin dah kahwin lah. Maknanya nak jumpa calon yang betul. Sebab ramai orang lupa tentang peranan pasangan ni. Pengaruh pasangan dalam perkahwinan besar. Saya tengok orang yang berubah 100%, 360, 180 degree berubah because of pasangan. Dulu seorang yang lemah lembut, bila lepas berkahwin, bila perkahwin dengan orang yang salah, jadi kasar. Kan? Tunjuk singa. Singa. Tunjuk tangan, tunjuk diri sendiri. Kan? Dia berubah karakter. Jadi sebab itu takut calon yang salah. Itu kita tak cerita lagi tentang trauma-trauma yang lepas. Kan? Sebab bila kita cerita tentang hubungan, isu dia adalah tentang trust. Perasaan cinta dia ada kepercayaan. So bila dikhianati kepercayaan itu, nak membina balik kepercayaan kepada orang yang baru bukan senang. Ya, betul. Tambah-tambah duk tengok media sosial kan orang tu cerai. Kalau tengok saya punya page lagi dah. Sebab saya bila kaunselor, saya banyak cerita pasal konflik. Kan? Maknanya cerita tentang bahagia tu biar orang lain cerita, tapi cerita tentang pengurusan konflik banyak saya yang cerita. Jadi orang tengok Facebook saya mesti akan tengok, oh, ini cerita masalah tu baran tapi sayang contoh. Hidup ni keras ya. So saya pernah pergi satu universiti, saya tanya, siapa sini tak nak kahwin? Semua ramai angkat tangan. Tidak semualah, tapi ramai angkat tangan. So saya tanya satu soalan. Saya tanya kenapa tak nak kahwin? Dia kata takut. Takut salah orang, takut tu banyak sangat kes penceraian dan sebagainya. Saya kata macam ni. Tak nak beli kereta tak? Kita nak beli kereta. Tak takut aksiden? Terima kasih. Saya tanya kan. Tak takut aksiden? Sebab saya kata macam ni. Di jalan raya, ramai orang selamat ke ramai orang aksiden? Selamat. Ramai orang selamat lah. Maka kita boleh naik bawa kereta kan? Kalau tidak, tengok musim. Kalau ramai orang aksiden, kita tak bawa kereta dah. Sama juga dalam perkahwinan. Sebenarnya, ramai orang bahagia berbanding dengan orang yang bercerai. Ya, okey. Itu antara apa yang kita lock lah tadi antara kebimbangan, pasangan yang salah, trauma dan sebagainya. Nanti kita kena ulas lagi tentang ini. Tapi sebelum tu, tapi kita nak tanya juga kepada Nadia kan, bercakap mengenai trauma, kebimbangan dan juga pilihan tu kan. Adakah itu sebenarnya menjadi faktor sebenarnya yang sukar buat Nadia dan memilih untuk single sekarang ni? Okey, first of all terima kasih kepada TV3 dan wanita hari ini sebab sudi jemput Nadia. Untuk bagi pendapat lah tentang topik kita yang agak mana-mana. Orang pun tanya kan Nadia bila nak kahwin lagi gitu kan. Itu soalan yang sering lah ditanya. Okey, ini pendapat peribadi saya lah. Antara faktor lah kenapa ramai yang memilih untuk tak berkahwin ni, mungkin untuk saya ada post trauma. Mungkin cara membesar dan kenangan peristiwa yang lampau yang menyakitkan ke. Jadi dia macam takut untuk berkahwin lagi. Dan kedua, bila kita buka social media sekarang ni macam-macam kan kes. Itulah saya fikir nanti kalau berkahwin ni nanti ada orang ketiga ke apa ke, sebab saya rasa impact daripada social media ni pun mainkan peranan juga. Dan yang ketiga untuk saya kesibukan kerja lah. Sebab saya daripada kecil memang selalu dah diajar untuk berdikari. Jadi bila terlalu kerja ni, jadual tu terlalu pack sampai
sehingga lupa ataupun rasa macam tak penting lah. Okey. Dan akhir sekali saya rasa tak jumpa lagi lah orang yang betul. Sebabkan sibuk kerja lagi dengan masalah rasa trauma dan tak jumpa orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang kita nak lah. Tapi soalan kriteria yang kita nak. Nadia terbuka lah. Terbuka. Mesti terbuka. Sebabkan segala yang tadi tu, sebab tu kita tak jumpa orang yang sesuai dan memenuhi apa yang kita nak untuk menjadi seorang. Saya rasa kita kena bezakan juga antara orang yang nak kahwin tapi tak jumpa calon, yang ada trauma dan sebagainya, dengan orang yang memang langsung tak nak kahwin. Betul. Yang itu kita kena bezakan. Sebab ada orang yang memang dia memang tak berminat langsung tentang perkahwinan. Sebab dia rasa dia tak perlu pada pasangan. Saya pernah tulis tentang satu topik ini dekat Facebook lah. Saya kata kadang-kadang kita orang yang bahagia ni kadang-kadang tunjuklah, ambillah gambar sekali-sekala, tunjuklah bahagia sikit, manja-manja sikit kan. Sekali-sekala tapi tak payah kerap sangat, tapi sekali-sekala tunjuklah. Ingat tempat kami bincangkan sebelum tidur malam tadi. Sebab saya kata nak menginspirasikan orang di luar bahawa perkahwinan adalah sesuatu yang indah. Jadi ada yang jawab, dia kata ada budak muda, dia jawab, dia kata buat apa kahwin? Dia kata, saya kata kahwinlah nanti pertama dapat halalkan benda yang tak boleh buat sebelum kahwin. Itu hubungan intim kan. Dia kata sekarang kalau nak dapat, bayar je boleh dapat. Tengok main setting macam tu. Dan yang kedua dia kata, saya kata ada zuriat. Dia kata kita sendiri bermasalah, nanti tiba-tiba nak ada anak. Jadi saya nak cerita terlalu skeptikal cara berfikirlah. So yang ini sebenarnya saya rasa perlu kita perbetulkan cara berfikir. Sebab saya bimbang anak muda sekarang. Ya, okey. Nah, Cik Fazli, itu dalam satu konteks yang lain. Tetapi kalau kita melihat pada hari ini, kalau kita bercakap tentang isu kenapa tak nak kahwin ataupun tak kahwin, belum sampai jodoh dan sebagainya, kadang-kadang masyarakat lebih memandang berat kepada golongan wanita. Tapi macam kita cakapkan tadi, sebab setiap individu tu dia mungkin ada masalah-masalah yang tertentu. Betul. Kita tak mungkin dapat kongsikan setiap apa yang kita rasakan, apa yang kita lalui kepada semua orang. Dan orang pula kadang-kadang dia tengok jalan cerita kita dia nampak macam sama, tapi tidak. Setiap daripada kita nampak macam sama, tapi pastinya akan melalui fasa yang berbeza-beza. Tapi bagaimana sebenarnya kita nak beritahu ataupun kita nak kongsikan bahawa kadang-kadang orang ni dia tak boleh berkahwin sebab bukan dia tak nak kahwin, tapi dia mungkin ada komitmen yang dia rasakan bahawa kalau aku berkahwin, bagaimana pula dengan begini. Bagaimana pula nasib begini. Dan kalau aku berkahwin, bagaimana pula apa yang akan terjadi dan sebagainya. Ini yang sukar difahami oleh masyarakat. Tetapi sebagai individu yang mungkin merasai sebegini, mereka juga ingin disayangi, diberi perhatian dan juga dicintai. Saya faham situasi ini kadang-kadang berlaku kepada sebahagian orang yang sebenarnya dia ada tanggungjawab lebih besar daripada diri dia sendiri. Contoh, ada di kalangan di luar sana yang mungkin menjaga mak, menjaga ayah yang sudah tua kan. Jadi kalau dia berkahwin mungkin komitmennya akan berubah. Khususnya wanita lah. Sebab bila dia berkahwin dia kena taat pada suami. Kan? Dan suami pula kalau suami yang faham, alhamdulillah tolong jaga sama-sama mak ayah mentua kan. Tapi kalau yang jenis tak faham, yang jenis yang bila berkahwin semua kena taat semata-mata, ikut dia semata-mata kan. Jadi sampai nak jaga mak ayah pun jadi susah. So itu kadang-kadang kebimbangan inilah menyebabkan ada sebahagian orang tu langsung tak apalah, saya fokus pada mak dan ayah. Saya fokus pada ni. Jagalah sampai mereka sehingga akhir hayat. Tapi keinginan tu ada tak? Keinginan tu ada. Dan sebab itu saya rasa antara faktor paling besar macam Nadia sendiri, saya rasa kalau jumpa orang yang betul, orang yang tepat, orang yang memahami, orang yang ada ciri-ciri yang kita nak, mungkin dia akan lebih mudah. Kita lock. Bayar booking. Bayar booking kan? Dia dah kena bayar booking kan? Cuma pada saya macam inilah, bila kita yang memahami situasi dan keadaan tersebut. Contohnya macam tadilah tanggungjawab tu kan. Jadi kalau ada orang tanya kenapa tak kahwin lagi, pertama kita anggap macam inilah. Dia ambil berat sebab tu dia tanya. Maknanya dia ambil berat, dia tanya, maknanya dia nak mungkin pada dia kebahagiaan itu adalah dengan contoh bila ada pasangan. Kita pula kebahagiaan kita adalah kita menjaga mak ayah sekarang. Betul. Kan? Sebab kalau kahwin pun belum tentu bahagia juga. Jadi sekarang tengah bahagia tak? Bahagia jaga mak ayah. Maka jagalah. Jadi bila orang tanya pada saya, kita anggap dia ambil berat. Satu. Yang kedua, kita yang lebih jelas dengan keadaan kita. Dan kita tidak memerlukan orang luar pun untuk menentukan apa yang sepatutnya untuk kita. Tak perlu ada validation. Tak perlu ada validation. Orang putih lah kan. Tak perlu ada validation daripada orang luar. Jadi kita yang lebih tahu. Cuma asasnya adalah kalau jumpa orang yang betul, saya rasa insya-Allah akan jadilah. Macam tadi kalau dah jumpa orang muda, kita lock booking bayar hantaran lah maksudnya kan, masuk meminang. Tapi kadang-kadang ni Nadia dan juga Cik Fazli, soalan ni terbuka. Kadang-kadang mungkin dia dah jumpa orang tu, dia rasa dia suka. Dia rasa dia suka, macam dia suka, orang tu pun suka. Tapi sebenarnya kadang-kadang situasi pula yang tak mengizinkan untuk mereka bersama. Okey, antara situasi tu? Tak payah detail. Okey, Macam mana?
Selalunya untuk Nadia sendiri personal ni Nadia sendirilah. Sebab Nadia rasa kalau kita jumpa orang yang betul dah family, restu family tu sangat penting. So apa jadi sekalipun untuk Nadia memang kena ada restu family. So kalau situasi tu tak boleh menyebabkan perkahwinan tu, nak buat macam mana? Dan kita kena belajar overcome lah perasaan tu. Sebab selagi ada perasaan ingin berkahwin, kena belajar untuk kurangkan sikit kebimbangan. Kalau kahwin ni jadi apa, fikir yang overthinking lah. Okey. Jadi overthinking. Tak payah fikir apa yang jadi esok lah. Tapi saya kira kan mereka yang masih belum berkahwin ni, Cik Fazli, dia mempunyai satu keupayaan menguruskan emosi dengan sangat-sangat baik. Sebab kadang-kadang sunyi, kadang-kadang dia nak kena orang bercakap macam-macam, dia nak kena uruskan emosinya. Ataupun bagaimana sebenarnya, apa sebenarnya dia rasa, ataupun dia orang kata menafikan perasaan, atau bagaimana selalunya? Yang ini penting sebenarnya. Sebagai seorang individu lah, kita kena faham dan kenal diri kita sendiri. Apa keperluan kita, apa keinginan kita kan. Sebab maaf saya sebut, bila sebut tentang perkahwinan ni salah satu fungsi terbesar perkahwinan adalah mengurus emosi dan nafsu. Kan? Maknanya kalau seseorang itu dia rasa dia memang tak boleh berseorangan. Kan, maknanya dia memang perlukan kepada pasangan, maka dia kena berusaha untuk mencari pasangan lah. Maknanya jangan tunggu dan nanti kan. I'm here, jadi siapa-siapa nak masuk silakan isi. Memang nak cari pasangan, Cik Fazli. Itu cabaran lah. Saya faham. Susah tak susah, tetapi berusahalah, doa lah kan. Sebab saya ada kes, bukan kes lah, ada klien yang dia ibu tunggal, dia ada anak 5. Dan dia berjumpa dengan suami dia, duda, anak 4. Maknanya boleh gabung jadi 9 lah. Jadi family besar. Tapi yang bagusnya adalah prosesnya, dia memang nak, dia mencari-cari jumpa orang tu salah, sampai nak kahwin pun sampai tak jadi. Penat. Dia memang penat, tetapi bila dia berusaha sentiasa dia cari, ini perempuan. Dia sentiasa mencari dan dia proses perkenalan tu dia teliti betul-betul. Ini penting. Oh, maksudnya macam kalau yang ni out you go. No, macam tu lah. Nampak ada red flag. Red flag, Dengan tangan lah, tinggal. Tik, macam tu lah. Mangkah je lah. Kat muka tu. Maknanya dia tengok satu-satu. Dan bila dia consult dengan saya kata, okey, sebelum berkahwin pun kena bincang very detail. Tentang duduk kat mana, bagaimana nak merapatkan hubungan antara ni. Ta'aruf lah maksudnya. Ta'aruf detail. Anak-anak sama-sama anak-anak dengan bakal mak, bakal ayah apa semua kan. Dan dari segi kedudukan, tinggal di mana, semua kata bincang sedetail-detail ni. Kewangan dan sebagainya. Cik Fazli, tapi kan masyarakat kita, kalau katalah orang perempuan yang bincang pasal benda ni, perempuan ni akan dianggap perempuan mata duitan lah ni, belum apa-apa nak tanya dah cukup ke tak cukup. Ini yang kita kena perbetulkan masyarakat kita. Kena betulkan. Tapi ini ada komen daripada Nur Hajwan Muhammad Nur. Dia kata, saya selesa tinggal seorang selepas perceraian yang sangat trauma. Dari 1998 sampai sekarang saya single mother. Tapi sekarang selepas anak telah berkahwin, saya suffer empty nest syndrome dan baru ada perasaan sekarang tu consider mungkin it's time to cari pasangan. Saya faham perasaan ni. Macam saya juga dulu masa saya macam sibuk macam membantu sama-sama menjaga arwah kakak dan sebagainya, saya rasa saya tak perlukan pasangan. Tapi bila arwah dah meninggal, masing-masing dah ada kehidupan masing-masing, kawan-kawan pun anak-anak dah besar, dah tak sentiasa bersama dengan kita, ketika itu saya pun mula ada empty nest syndrome ni. Dan ini sebenarnya saya kira, Cik Fazli, mungkin ramai juga penonton yang sedang melalui fasa ini. Bagaimana sebenarnya untuk kita membantu mereka yang melalui fasa ni, emptiness syndrome ini? Pertama, pertama saya boleh nak minta macam inilah, rujuk kepada mereka yang pakar. Sebab kalau emptiness syndrome ini sampai menjejaskan kehidupan kesihatan mental dan sebagainya kan, terlalu jadi overthinking, berfikir tak boleh nak tidur kan, rasa sunyi yang teramat sangat, maka dapatkanlah bantuan. Itu pertamalah. Dan yang kedua adalah di sini penting, kalau kita dah bersedia, sebab perkahwinan ni hukum dia bergantung kepada keadaan. Kalau contoh kita benar-benar mampu untuk berkahwin, maka carilah. Kan? Tidak ada istilah terlewat. Cuma dia akan ada cabaran. Orang muda kahwin ada cabaran dia. Orang pertengahan usia kahwin ada cabaran dia. Usia emas kahwin ada cabaran dia. Bujang sama bujang ada cabaran. Bujang dengan duda ataupun dengan janda kan, ibu tunggal dan sebagainya, akan ada cabaran masing-masing. So tidak salah untuk kita mengisi sebab itu ada keperluan emosi. Kita nak rasa disayangi walaupun usia kita sebagaimanapun. Maknanya kalau ada mampu dan rasa boleh jumpa dengan orang yang betul, silakan. Carilah. Jangan duduk dan menanti. Maksudnya carilah. Ada usaha. Sebab kita boleh isi. Saya dah dapat jawapan saya dah sekarang.
Tak, sebab ramai orang ingat tentang jodoh ni kata duduk dan menanti kan tunggu siapa masuk. Gitulah. Tapi susah Cik Fazil cakap. Betul tak Nadia? Ya. Betul tak? Tapi kan kongsikan. tapi sebenarnya doa tu adalah benda yang sangat penting. Saya sebagai contoh contoh paling dekat macam ibu saya. Ibu saya seorang ibu tunggal selama 23 tahun. Dia memang ada mindset tak apa nak jaga anak-anak, nak besarkan, nak sekolahkan dan tahun lepas setelah itulah berpuluh tahun tu bertemu jodoh. Alhamdulillah. So sebab tu saya rasa selalulah keyword dia doa semua dapat jodoh yang baik sebab keinginan nak berkahwin tu ada. Kalau untuk saya lah, kalau mungkin orang lain yang rasa tak rasa nak kahwin langsung, mungkin dia ada sebab tersendiri dan mungkin boleh mendapatkan rawatan ke apa ke. Okey, tapi Cik Fazli, macam ada orang yang dia belum pernah berkahwin. Ada orang yang mungkin pernah berkahwin. Kita tolak ke tepi tentang trauma dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang faktor umur tu juga mungkin ada memainkan peranan. Contoh mungkin di awal usia kita ni sibuk dengan kerjaya. Walaupun kita rasa kita tak ada pasangan, tak apalah sibuk. Tiba-tiba dah umur 40 tahun lah, dah jangka masa dah pendek dah ni. Ketika tu baru kita rasa macam sekarang kena cepat ni, masa dah singkat, dah kena cari pasangan dan sebagainya. Adakah faktor umur juga akan menjadikan topik kita pada hari ini? Dia kalau kita ambil tadi, bila sibuk masa kita terisi, tak sempat nak fikir. Bila dah kurang sibuk, maka di situlah akan datang rasa kekosongan, kesepian kan. Sebenarnya saya jumpa ramai yang macam Nadia lah. Maknanya peringkat awal, masuk di awal-awal anak tu tengah membesar, dia memang very fokus pada anak, besarkan anak. Sebab apa? Dia tak nak ada gangguan waktu membesarkan anak. Sebab kadang-kadang isu banyak timbul kan, kahwin dengan orang yang salah. Yang terjejas bukan saja mental dia. Anak-anak tu habis sekali, semua terganggu. Jadi dia tak nak benda tu berlaku, maka dia fokus pada anak sehingga anak besar. Dan bila anak besar, anak dah berkahwin. Masing-masing dah ada kehidupan sendiri. So akhirnya pada saat inilah antara waktu yang paling menguji lah. Sebab rasa empty, rasa kekosongan, rasa macam anak dah ada kehidupan masing-masing. Anak ada kehidupan masing-masing. Anak telefon pun kadang-kadang sebulan sekali telefon kan. Jadi di sinilah penting untuk dia mencari. Sebab tu saya kata perkahwinan ni sebenarnya kalau rasa perlu dan rasa memang itu akan membantu dalam memberikan kesihatan mental yang lebih baik, maka kahwinlah. Maka itu adalah sunnah yang sememangnya disuruh sesungguh-sungguhnya untuk berkahwin sebenarnya. Mungkin dalam keadaan dan situasi saya, mak saya jadi balu usia 28 tahun. Bapa saya meninggal ketika usia ibu saya 28 tahun. Sekarang mak saya dah 71 tahun dan tak pernah lagi mendirikan rumah tangga. Jadi mungkin kita sebagai anak-anak pun kadang-kadang kita merasakan bahawa ini masa untuk kita menjaga, memberi perhatian dan sebagainya. Mengisi balik sebenarnya kekosongan tu. Sebab pada saat ini, pada saya, bila mak tinggal seorang, selama ini mungkin dia fokus pada anak-anak. Jadi anak-anak kena sedar bahawa bila kita masing-masing ada kehidupan, kekosongan yang dirasa tu anak-anak kena main peranan untuk mengisi sentiasa. Sebab kalau tidak, dia akan rasa kosong dan waktu ni dia akan rasa perlu. Dan sebab tu kalau contoh, kenapa berlaku love scam? Love scam ni berlaku ni kadang-kadang bukan pada orang biasa-biasa. Berlaku pada orang yang educated, ada duit banyak. Mengisi kekosongan. Saya pernah tengok scammer cara punya pendekatan. Saya tengok. Cik Fazli, kawan-kawan saya kadang-kadang suruh saya masuk apps tu. Tak boleh lah. Jangan tunjuk kawan sini. Nak masuk dari apps yang baik boleh. So cara love scam tu memang dia approach dia adalah approach mengisi kekosongan emosi. Dia masuk tu dia tanya apa khabar apa semua. Saya suka tengok gambar awak. Tapi tak ada jaminan Cik Fazli. Kan? Tak, memang scammer lah. Itu cara dia. Tapi untuk mengisi okeylah, tapi kita ada direction kan? Dia macam ni. Bila kita kena faham macam ni. Bila orang jiwa dia kosong, dia fragile. So bila ada orang yang mengisi, dia tak kisah siapa. Bila dah terisi, dia akan bina trust. Bila dia bina trust, di situlah kalau nak suruh transfer duit ke apa semua berlaku lah. Dia dah cari kawan-kawan je lah. Dia dah pagi-pagi good morning, malam-malam good night kan, kawan lagi dah makan. Dia penat tak hari ni? Rasa terisi lah. Dan tak ada orang bagi perhatian. Tiba-tiba ada good morning. Memang senyum sampai malam. Okey. best lah. Okey, Nadia, kalau mungkinlah ada kata-kata untuk mereka di luar sana kan, kita tak minta pun untuk kita bujang, single dan tak kahwin. Kita menunggu kita. Dan apa agaknya mungkin Nadia nak katakan kepada mereka? Okey, untuk Nadia harap sesiapa yang ada cinta yang macam tadi itulah, post trauma, kesibukan kerja, banyak sangat tak jumpa orang lagi. So kita kena
kena overcome semua faktor-faktor tu dulu dan teruskan berdoa. InsyaAllah semoga yang belum berkahwin tu akan bertemu jodoh hingga ke jannah. InsyaAllah. Amin. Okey. Soalan untuk Cik Fazli lain sikit. Tadi Fatin dah tanya kepada Nadia tentang bagi individu yang tak berkahwin. Tapi saya nak kongsikan, Cik Fazli kongsikan kepada penonton peranan masyarakat ni. Sebab kadang-kadang yang tak kahwin ni pun dah cukup stres dah. Sebab memang sendiri pun tak jumpa jodoh. Tapi kadang-kadang bila masyarakat sekeliling tak cuba untuk memahami situasi tu, dia sikit-sikit dia okey. Hari-hari, tiap-tiap kali jumpa, dia sebenarnya boleh meninggalkan kesan yang sangat-sangat besar kepada individu tu sebenarnya. Kadang-kadang orang tu mungkin kita pula. Orang tu kadang-kadang akan rasa macam, dah cubalah tapi tak ada, tak boleh. Jadi ini peranan masyarakat supaya memberi ruang, bagi space sikit dan cuba memahami. Dia nak kahwin, jodoh belum sampai. Ya, kepada makcik-makcik di luar sana lah, makcik-makcik. Yalah, kadang-kadang kita concern tentang anak buah, anak saudara kan, kadang-kadang jiran, kenalan-kenalan kita kan. Jadi kita suka tanya. Kadang-kadang itu yalah orang Melayu ni kadang-kadang khususnya dia nak cari modal berbual tu. Kan? Sebab tu orang lalu ke mana ke masjid ke memang pakai kopiah memang nak pergi masjid lah tu kan. Tapi suka berbual. Jadi modal dia adalah itu. Jadi kemungkinan bila dia jumpa kita dia tengok satu tu je modal yang ada. Itulah dia tanya yang tu jelah. Kan? Tetapi kita kena tengok macam ni. Setiap kali kita tanya ni di luar sana ni bila kita tanya seseorang dah kahwin ke belum, apa ni tak nak kahwin ke apa semua, perhatikan reaksi dia. Kalau nampak muka berubah, nampak tak berapa nak layan, maknanya dia tak suka soalan. Betul. Jadi janganlah duk tanya, duk push lebih-lebih. Lebih baik macam ni. Doakan terus. Betul. Doakan terus. Ataupun kalau tanya soalan kan, nak tak ni akcik kenalkan ada dua orang tu nak cari. Cik. Jumpa terus. Kan? Betul. Lebih baik begitulah berbanding dengan duk asyik duk tanya hanya nak dapat maklumat tapi tak ada suggestion ataupun tak ada dia bagi solution lah kan. Bagi solution lah kan. Tapi kawan-kawan kat pejabat ni dia orang banyak solution orang bagi macam-macam. Kita dah cuba juga. Tapi itulah. Saya ada satu lagi situasi kan. Saya tengok saya ada kenalan saya yang bila isteri dia meninggal, dia susah nak kahwin. Susah nak cari. Ini pun sebenarnya kadang-kadang faktor dia sebab cinta dia terlalu mendalam lah. Dia nak move on tu dia susah. Dia ambil masa. Okey. Yang ni kita buat part 2. Part 2 belum boleh move on. Okey. Wanita dan lelaki. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Cik Fazli dan juga Nadia di atas perkongsian itu tadi dan kami harap sedikit sebanyak ini dapat memberi ruang dan juga membantu anda mungkin untuk memahami individu-individu yang belum berjumpa jodoh dan juga menurut laporan yang baru saja dikeluarkan baru-baru ini yang mana Malaysia merupakan negara ketiga di Asia Tenggara yang mempunyai mereka individu yang single ataupun belum kahwin. Tapi kenapa saya dengan Nadia buat keputusan untuk stay? Kita takut Malaysia jatuh nombor 4. Jadi kita stay dulu buat sementara waktu. Okey. Kita nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini.